Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Sepanjang 2 tahun, Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah menang pada PRU 14 yang lalu. Perisik-perisik politik di dalam negara Malaysia telah mendapati bagaimana jawatan-jawatan politik di dalam negara Malaysia dimonopoli oleh Shafie Apdal dan keluarga kesayangan beliau. Shafie Apdal seringkali melaungkan propaganda politik ini kepada rakyat Sabah. Sabah for Sabahan. Tetapi yang amat-amat sadis, setelah Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah menang PRU 14 di Sabah khususnya, retorik dan propaganda politik itu daripada Sabah for Sabahan telah berganti kepada real politik yang baru, iaitu Sabah for my family. Inilah wajah sebenar percaturan kuasa dan politik Shafie Apdal, yang mana dia berjuang habis-habisan untuk keluarganya sahaja, tetapi dia tidak berjuang habis-habisan untuk membantu rakyat-rakyat miskin di seluruh daerah Sabah. Pakcik makcik Oto Arung yang amat saya hormati, saya akan mendedahkan secara eksklusif bagaimana Shafie Apdal dan keluarganya merompak jawatan-jawatan politik di dalam Malaysia, di dalam Sabah, untuk kepentingan kekayaan Shafie Apdal dan keluarganya. Maka ini adalah kebenaran yang terlalu pahit dan ini dipanggil sebagai politik kekeluargaan yang bercanggah dengan undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia maupun perlembagaan Sabah. Ini adalah politik nepotisme yang menjadi punca utama kenapa rakyat Sabah semakin dipinggirkan oleh Shafie Apdal tetapi keluarganya terus diutamakan. Kita memang sedia maklum Ketua Menteri Sabah adalah Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Jawatan Menteri Keuangan Sabah, Shafie Apdal, melantik dirinya sendiri untuk terus menguasai duit rakyat Sabah dan dalam masa yang sama sambil menyelam minum air. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Jaujan Sambakung, merupakan ahli keluarga Shafie Apdal. Menteri Kerajaan Tempatan, ahli keluarga Shafie Apdal yang sangat dekat dengan Shafie Apdal, tidak lain tidak bukan nama yang sama, Datuk Jaujan Sambakung. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Shafie Apdal mengangkat Datuk Aziz Jaman, iaitu anak buahnya sendiri di dalam keluarganya, juga merangkap sebagai pengerusi warisan harta syarikat GLC di Sabah. Mantan pengarah hasil bumi atau pengurus perhutanan Enterprise, Datuk Salih Abbas, sepupu Shafie Apdal. Mantan timbalan pegawai Majlis Perbandaran Tawau Sabah dan merupakan CEO Enterprise syarikat GLC Sabah, Datuk Rafi'i Datuk Makling, sepupu Shafie Apdal. Mantan timbalan pengerusi Kementerian Pelancongan Malaysia dan ahli lembaga pengarah kekal mewah syarikat GLC Sabah, Muhammad Yamin Apdal, adik kepada Shafie Apdal. Pegawai kanan Yayasan Sabah, juga merupakan pegawai di cawangan Kairo, Mesir, Hafiz Datuk Hamzah. Hafiz Datuk Hamzah ini adalah anak kepada kakak Shafie Apdal. Seterusnya, mantan Setiausaha Sulit Menteri Pelancongan dan ahli lembaga pengarah pelancongan Sabah, Saifullah Datuk Hisham. Ini adalah anak buah kepada Shafie Apdal. Mantan pegawai khas Menteri Pelancongan Malaysia, juga merupakan pegawai khas Ketua Menteri Sabah sekarang, Haji Jamil Datuk Hamzah, anak kepada kakak Shafie Apdal.
CEO Kekal Mewah Syarikat GLC Sabah Haji Hassan Basri, bapa saudara Syafiee Apdal, Pemangku Timbalan Pengarah UPPM Sabah Shimas Celebes, anak buah Syafiee Apdal. Pegawai khas Ketua Menteri Sabah juga merupakan pegawai khas pengerusi Lembaga Pemegang Aman Yayasan Sabah Muhammad Zaki Laja, anak buah Syafiee Apdal. Selain itu juga pegawai khas Ahli Parlimen Papar Arifin Datuk Hamzah, anak kepada kakak Syafiee Apdal. Setiausaha Tinggi Kementerian Infrastruktur Sabah Muhammad Jasmin Julpin, sepupu Syafiee Apdal. Pengarah Majlis Keselamatan Negara untuk Sabah Sharifah Salehah Habib Yusof, merupakan sepupu Syafiee Apdal. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Sabah Norlina Jaman, anak buah dan adik kepada Datuk Aziz Jaman, bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri di Putrajaya. Pengerusi Sabah Simen Syarikat GLC Sabah Datuk Haji Abdillah Hamid, abang ipar Syafiee Apdal. Seterusnya, Ketua Setiausaha Politik Ketua Menteri Sabah Hasbullah Raudah, sepupu kepada Syafiee Apdal. Pegawai khas Ketua Menteri Sabah Nazri Abdul Rashid, anak buah Syafiee Apdal. Pegawai khas Ketua Menteri Sabah juga merupakan Ketua Wirawarisan Cawangan Sempurna Muhammad Haslan Rani, adik ipar kepada Datuk Aziz Jaman. Pegawai khas mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri atau pegawai khas Ahli Parlimen Sepanggar dan merupakan pegawai khas kepada Warisan Harta iaitu Datuk Aziz Jaman. Nama yang diberikan untuk jawatan ini adalah Muhammad Jasni Muhammad, anak buah kepada Syafiee Apdal dan anak kakak kepada Ketua Setiausaha Politik Ketua Menteri Sabah Hasbullah Raudah. Timbalan Presiden Safa Sabah Haji Hamid Apdal, adik kepada Syafiee Apdal. CEO Sabah Air Syarikat GLC Sabah Samad Yunus, sepupu Syafiee Apdal. Dan yang terakhir, DO Kuala Penyu Tuan Abdul, saudara Syafiee Apdal. Nama-nama tadi adalah hasil daripada perisikan politik di dalam negara Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kerabat keluarga, adik-beradik, anak-anak buah, sepupu sepapat, saudara-saudara Syafiee Apdal menguasai jawatan-jawatan politik maupun jawatan dalam syarikat GLC Sabah maupun agensi-agensi kerajaan pusat di Sabah. Maka ini dipanggil satu penyalahgunaan kuasa, abuse of power, conflict of interest. Ini boleh dikira melanggar Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kerana jawatan-jawatan tinggi, jawatan lantikan politik, jawatan lantikan untuk syarikat GLC Sabah diserahkan kepada ahli-ahli keluarga Syafiee Apdal. Saya masih ingat pada PRU 14 yang lalu, Syafiee Apdal menggunakan analogi ini ketika berkempen pada PRU 14. Dia kata, kita ini orang Islam. Kalau imam kita tersalah baca, tersalah rakaat solat, maka kita makmum di belakang wajib untuk menegur bacaan yang salah yang dibaca oleh imam tersebut. Jika dia terlupa rakaat keberapa, kita makmum perlu menegur imam tersebut. Maka begitu juga dalam tempoh pentadbiran Syafiee Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah selepas PRU 14. Kesilapan, penyalahgunaan kuasa, rompakan jawatan-jawatan politik dan jawatan GLC dalam syarikat Sabah itu, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini Pak Cik Mak Cik Oto Arung akan memberi kesan buruk
kepada pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat. Kerana Syafiee Apdal hanya menjaga periuk nasib diri beliau sendiri dan ahli-ahli keluarga beliau. Sebab itu Islam mengharamkan orang yang berkuasa melakukan penyalahgunaan kuasa dengan seteruk ini. Kerana ia akan menghancurkan sebuah masyarakat, sesebuah watan, sesebuah negara dan sesebuah wilayah. Inilah ciri-ciri penyalahgunaan kuasa Syafiee Apdal. Syafiee Apdal tidak akan berani untuk saman fitnah perkara ini kerana perkara ini adalah sahih dan sangat benar. Saya telah mendapat maklumat ini hasil daripada perisikan politik diraja di dalam negara Malaysia. Bagaimana Syafiee Apdal dan keluarganya sedang diperhatikan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia kerana ini adalah satu-satunya Ketua Menteri Sabah dalam sejarah politik Sabah yang menguasai segala jawatan-jawatan politik dan syarikat GLC Sabah menggunakan kuasa vetonya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah. Saya tahu penyokong-penyokong Syafiee Apdal dan keluarga Syafiee Apdal menonton rakaman video eksklusif ini. Anda semua perlu bertaubat sebelum masuk neraka Jahannam ya. Ini dipanggil dosa besar ya, merompak jawatan di dalam Sabah. Syafiee Apdal nanti PRU 15, keluarga kau sajalah nanti undi kau PRU 15. Rakyat Sabah tu semakin miskin, semakin mundur, semakin menderita, semakin kebulur. Kau tidak tolong. Kau tolong keluarga kau saja, kau tunggulah. PRU 15, rakyat Sabah daripada sempurna sampai ke Kota Kinabalu Sabah tidak akan mengundi parti warisan Sabah lagi Syafiee Apdal. Kau dan keluarga kau kenyang-kenyanglah merompak jawatan dalam politik Sabah, dalam politik Malaysia maupun di dalam syarikat GLC Sabah. Teruskan merompak sampai kenyang Syafiee Apdal bersama keluarga kau. Tidak apa. Kami rakyat Malaysia, kami rakyat Sabah bagi chance untuk kau penggal politik kali ini. Puas-puaslah kau 4 tahun, 5 tahun dengan keluarga kau. Ialah kejakunan, tidak pernah merasa jawatan-jawatan politik tertinggi di Sabah dalam syarikat GLC Sabah. Tidak apa Syafiee Apdal, kau boleh jadi kaya raya dengan keluarga kau, merompak Sabah habis-habisan. Tidak apa Syafiee Apdal, Tuhan akan balas kejahatan kau, kemunafikan kau, penipuan kau, pembodohan politik kau kepada rakyat Sabah ini di neraka Jahannam. Ingat Syafiee Apdal, kau orang Islam. Jangan kau tayang kekayaan kau dengan adik-beradik kau, sepupu sepapat kau, anak beranak kau Syafiee Apdal. Itu kekayaan hasil daripada kau merompak daripada zaman kau jadi menteri di Putrajaya sampai kau jadi Ketua Menteri Sabah. Betul kan Syafiee Apdal? Kalau tak betul, ada berani mahu saman fitnah Jufazli Syekh Ahmad Syafiee Apdal? Saya kenal semua ahli keluarga kau ni. Saya penganalisis politik bebas. Kita satu kampung, otok Syafiee Apdal. Saya amat kasihan betapa tamaknya kau Syafiee Apdal bersama keluarga kau merompak jawatan-jawatan di Sabah. Rakyat Sabah semakin hari semakin miskin. Tetapi keluarga kau semakin lama semakin kaya. Kerana penyalahgunaan kuasa kau ini yang haram dalam Islam. Kau akan dapat balasan di hari akhirat. Tolong pesan dengan adik-beradik kau dan keluarga kau yang solat 5 waktu. Tidak guna solat 5 waktu Syafiee Apdal kalau merompak jawatan-jawatan politik dan jawatan syarikat GLC Sabah hanya untuk memiskinkan rakyat Sabah dalam Malaysia. Ahli-ahli keluarga kau secara merit tidak layak untuk memegang jawatan-jawatan politik maupun jawatan dalam syarikat GLC Sabah. Ingat Syafiee Apdal, ini penyalahgunaan kuasa. Maka kau perlu bersedia untuk tumbang pada PRU 15 akan datang. Kerana sudah ramai rakyat Sabah tahu, rupa-rupanya kau menjadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah hanya semata-mata untuk memperkayakan keluarga kau, bukan untuk memperkayakan rakyat Sabah. Checkmate and game over, Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal yang nyawa-nyawa ikan di Sabah. Jumpa PRU 15 nanti Syafiee Apdal. Terima kasih.